Tangga itu ada ombak dan juga ada gelombangnya yang perlu dilalui. Seperti mana baik-baik lagu, hidup ini umpama gelombang yang perlu untuk dilalui. Ya, tapi bila ada gelombangnya, apabila kita mengalami satu kerumitan dalam rumah tangga, insya-Allah ada peluang kedua kalau ada. Ya, kalau kita mahukan yang terbaik dan meneruskan lagi, nak mempanjangkan lagi jodoh kita bersama dengan pasangan kita, yang paling penting sabar tu sampai tahap mana sebenarnya. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Tuan Fazluddin Yusof, Peguam Syar'i kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hani. Ya, okay, terima kasih Tuan Faisal. Kita juga nak melayari bahtera perbincangan kita pada kali ini. Tetapi lebih fokus kepada bagaimana untuk memastikan bahtera yang dinaiki ataupun yang dilayari itu akan karam ataupun sampai ke destinasinya. Jadi itu perkara yang cukup menarik juga kerana ada bahtera yang karam dan juga tongkang dipecah di pertengahan jalan, tetapi sangat ni. ada yang sampai ke destinasi. Nampaknya dah bersedia nak seolah-olah merasai dan menjiwai ya. Kena menjiwai baru merasai. Apa ni penonton, selamat pagi Malaysia semua ya. Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga rakyat Malaysia ya. Betul lah apa yang kata Mael tadi ya. Hidup dalam rumah tangga ni seumpama bahtera ya. Bahtera yang berada di dalam lautan ya. Kadang-kadang kita ingatkan cuaca yang tenang, air yang tidak bergelora kan. Tapi tiba-tiba kan tanpa dijangka, tanpa ada dalam kaji cuaca punya jangkaan, ada halilintar, ada ribut dan taufan, badai yang datang tu kadang-kadang kan sampai pecah kapal tu. Rabak dan koyak layarnya kan. Tapi itulah dalam perkahwinan ya. Bercinta bagai nak rak dalam kata semasa belajar di universiti dan sebagainya. Kemudian berumah tangga, honeymoon, ambil gambar, selfie sana, selfie sini, tunjukkan di dalam media sosial kan, menunjukkan kebahagiaan. Kita ingatkan kebahagiaan tu boleh berkekalan sampai ke hujung usia. Tapi rupa-rupanya datang ujian ya. Ada ujian itu yang orang kata sekali sekala. Tetapi ada ujian yang dihadapi oleh setengah pasangan tu bertali arus ya. Bertali arus. Jadi macam mana nak hadapi ya? Tambah-tambah waktu sekarang ya, ada pasangan yang diuji dengan kehilangan pendapatan kerja. Dulu mungkin dengan kehidupan maknanya taklah mewah tetapi orang kata senang ya. Boleh makan, boleh minum, ada duit lebih sikit untuk berjalan ke sana sini, bawa anak, isteri. Tapi sekarang dah tak ada kerja, pendapatan pun tidak ada. Dah umur dah kata orang dah berusia kan. Nak cari kerja sana tak dapat, nak cari kerja sini tak dapat. Daripada sehari dah berpanjangan kan. Jadi itu ujian dari segi orang yang dihadapi dalam perkahwinan. Tak kurang juga ada juga pasangan yang menghadapi ujian seperti salah satu orang pasangan tu sakit. Sakit. Jadi tak boleh nak, orang kata tidak boleh nak menunaikan tanggungjawab sama ada sebagai suami, sebagai isteri. Sakit pula tu orang kata sakit yang mungkin peluang nak sembuh tu mungkin susah dan sukar. Jadi ada juga pasangan yang diuji hidup suami isteri ni okey. Tetapi dicampur pula dengan orang lain. Mungkin ada keluarga lain, mungkin ada siapa-siapalah ya nak meracuni orang kata sikap, cuba orang kata kita berikan susu dipalangkan tuba pula kepada kita, kata pepatah Melayu kan. Jadi dalam hal begini memang kata alam berumah tangga ni banyak sangat ujian ya. Ujian dari segi pendapatan, ujian daripada kesihatan, ujian dari segi persefahaman. Kalau dulu mungkin kita faham ya, saya dengan Hani, dengan Mae, kita sebagai kawan faham. Tetapi kalau ada setengah pasangan tu bila dah berumah tangga baru nampak mana kelemahannya, mana kekurangannya, bangunnya lewat sangat. Rupanya cantik bini aku ni, tapi pengotor pula rupanya. Dulu datang kata berdating, cinta sebenarnya cantik sungguh. Tapi bila dah kahwin la ilaha illallah, ada keluhan-keluhan sebegitu yang disampaikan dan diadukan kepada kami sebagai peguam dan sebagainya. Sebab itu kalau dah sampai peringkat orang kata tidak boleh lagi menunaikan, dah tak ada lagi mawaddah, rahmah, kasih dan sayang dalam kehidupan berumah tangga. Hari-hari asyik berkelahi, asyik bergaduh. Lepas tu tiba-tiba pula orang kata ada juga perasaan kepada mungkin pihak ketiga, pihak keempat dan sebagainya. Jadi dalam perkara ini, sebab itu bila ada permohonan yang dibuat ke mahkamah ya, bila kita bawa kes, contoh kita filekan permohonan untuk kebenaran
amaran berpisah, baik suami ataupun isteri mohon ke mahkamah, itu proses yang sepatutnya. Mahkamah dia tak akan terus bagi terus. Orang kata okey, setuju ke? Kalau tak setuju, akan ada proses yang dilalui yang dipanggil jawatan kuasa pendamai. Ini juga adalah salah satu mekanisme supaya orang kata boleh bersabar, fikir lebih panjang. Ya, kalau kita lihat ya, Nabi Ayub alaihissalam ya, dia seorang nabi, memanglah seorang nabi kan. Jadi dia diuji dengan kesakitan yang tak ada dalam sejarah manusia ni. Sampai dikatakan tinggal tulang aja ya. Semua anak beranak, jiran tetangga, kawan karib, sahabat handai semua melarikan diri kecuali seorang isteri yang taat dan setia. Isteri tu walaupun orang kata macam mana pun keadaan suami, biasanya bolehlah bersabar kan. Dia boleh berlapang dada. Tapi suami Mai belum tentu juga Mai kan. Betul. Tak, tapi insya-Allah takut marah nanti suami-suami di luar dan kameraman, abang-abang kameraman ini marah. Tetapi orang kata itu Nabi, isteri Nabi. Cuba kita lihat yang lebih jauh lagi. Ada pasangan tu sampai luka, habis berdarah, kena pukul, kena abai dan sebagainya. Cuba kita tengok kepada kisah Asiyah, isteri salah seorang Firaun pada waktu itu kan. Teruk dengan zalim dia diseksa dan sebagainya. Tapi dia tak pernah meninggalkan suaminya. Dia taat dan setia kepada suaminya ya. Jadi itulah perumpamaan orang kata apabila kita ni menahoda bahtera di lautan yang tenang, rupa-rupanya datang halilintar sekejap masa kan. Jadi dalam hal ni ya, kita kena sampai juga dalam peringkat darurat ataupun nak mengelakkan kemudaratan tu. Jangan kata sabar, kena pukul dengan suami pun sabar. Ini dah bertahun ni, beras tak ada ni, sampai anak pergi mencuri dan sebagainya pun sabarlah, tak apalah, sabar. Isteri melakukan kemungkaran terang-terang depan kita sebagai suami kan. Dia pegang pergi peluk ataupun pergi dating ke, bang saya minta izin bang, saya nak pergi dating dengan boyfriend. Contoh, sabarlah, sabar. Itu tak bolehlah begitu. Itu bukan hadnya, itu dah sampai peringkat dayu. Dah sampai kita menjerumuskan diri kita ke lembah kebinasaan, banyak rugi. Jadi ada kaedahnya. Kalau kita berumah tangga dengan cara yang tertib dan sopan santun, ambil anak orang, bersalaman, mengakad yang baik, maka kalau nak berpisah pun pisahlah dengan cara yang baik. Panjang pula mukadimah. Tapi dia mampir merangkumi kesemuanya. Cuma itulah bila kata dah hidup berumah tangga ni kan, dia kena ada komunikasi berkesan, toleransi. Kalau tak puas hati tu kena bercakap. Saya daripada kesabaran lah. Macam tadi Tuan ada berikan contoh, kata kalau sebelum ni wanginya, cantiknya, rupa-rupanya pengotor. Sebagai seorang suami, pemimpin tu dia perlukan berkomunikasi dengan pasangan tu. Takkan nak macam nak tahan sabar sebab nak demi menjaga hati. Sampai bila-bila pun tak boleh jadi juga. Betul Hani. Pagi tadi saya bangun awal dengan isteri. Isteri saya cikgu sekolah kan. Saya pun bagi tahu dia. Baru pagi tadi saya bagi tahu, abang pergi ni ke RTM. Tajuknya itulah bahtera tu, sabar dalam bahtera. Kata bahtera apa dia bang? Abang nak kahwin lagi ke? Tak ada. Nak singgah ke pelabuhan lain. Tidak, ni bahtera dalam rumah tangga. Saya tanya dia, apa awak punya pandangan? Sabar ni apa semua? Dia kata apa? Nombor satu respon dia, isteri always right. Apa saya kata? Macam itu pula. Tak boleh. Because wife is the law, dia kata. Tak, dia melawak, dia kata. Tapi dia kata sebenarnya sebagai suami kena adil dan bijak mengurus. Sebab jadi nahoda ni, bila kita jadi nahoda kepada sebuah bahtera, kita tak akan mengharapkan kepada juragan-juragan ataupun kelasi-kelasi. Kita sebagai ketua, kita sebagai suami yang diangkat dan diamanahkan oleh Allah, maka kitalah yang menahoda rumah tangga kita tu. Kata isteri saya, kalaulah abang begini, maka isteri pun akan secara sukarela pun bersetuju dengan apa yang abang minta. Saya akan hormat. Tapi kalau suami sendiri pun tidak menunjukkan teladan yang baik, dia kata okey anak-anak semua kemar rumah, tapi suami lepak je, pinggan sepinggan pun tak nak dibasuhnya, sampah pun tak nak langsung menolongkan. Sedangkan Rasulullah SAW menunjukkan teladan yang sangat baik. Dia jugalah menjadi orang kata ketua keluarga, sampai ke peringkat kadang-kadang tugasan suri rumah tu pun dia buat kan. Dia sama-sama basuh kain, sama-sama mengemas
atas rumah. Memang ada dalam cerita-cerita ya. Sebab tu tadi sementara saya menunggu-nunggu kita punya ni, saya sempatlah tengok-tengok beberapa bidalan atau pantun saya nak kongsikan ya. Biasa bercakap dengan undang-undang aja ni. Hari ni saya nak kongsi sikitlah dengan tuan-tuan ya. Rahsia dalam rumah tangga ya. Ada 3 rangkap perangkul. Boleh ke? Boleh. Sikit je ya. Bilah lidi diikat sedikit, ikatan yang kuat terluka jari. Lidah sendiri lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri. Betul kan ni kan? Betul. Ya Allah. Saya kalau tak dengar celoteh dan bibilan isteri saya ke mak saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tenang. Bila saya dengar begitu, maknanya mereka tu sihat walafiat. Maknanya mereka tu normal. Sedangkan lidah lagi tergigit ya. Mak ya. Yang gigit jari. Ni yang kedua. Sungguhlah redup di tepi perigi, ya. Tanahnya subur ditanam halia. Suami isteri hidup harmoni ya tuan-tuan ya. Rumah tangga aman bahagia. Ini yang terakhir. Burunglah murai terbangnya tinggi, hinggap sebentar di dahan seroja. Suami isteri janganlah kelahi, sabar dan kasih kunci bahagia. Sebab itu kita nak kena ada mawaddah warahmah dalam rumah tangga ni. Alah sikit-sikit kelahi itu tak apalah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan. Kalau isteri itu bebel, bising itu ini menunjukkan dia sayang kepada kita. Kalau suami itu kalau balik kerja kita tunjukkan senyuman walaupun pelbagai masalah duit tak ada pun, senyum sikit kat isteri itu. Terima kasih yang bantu abang bayar bil rumah, bantu bayar bil telefon sebab dia yang bekerja kan. Tapi janganlah kita ambil kesempatan ya. Dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada pihak penonton semua, kalau ada masalah, ada sebagainya, maka dalam keadaan begini selesaikan dengan cara yang elok, dengan cara yang kata yang tertib, yang penuh adab. Sebab kita tak nak bahtera kita itu karam macam yang Mak Ai cakap tadi. Dahlah karam, pecah. Satu lemas pula tu. Bukan nahoda ataupun pembantu nahoda yang menjadi mangsa. Tetapi kelasi-kelasi anak-anak kita tu yang akan menjadi mangsa dan tidak terbela. Kalau begitu singgah di pelabuhan lain pula. Ya Allah. Tak payah bina kapal baru. Amboi. Bina kapal baru. Kalau kapal yang lama tu walaupun buruk, walaupun koyak, jangan dibeli kapal yang baru. Dicat kapal tu. Yang lama tu lah nilai tinggi. Yang lama tu kan kita refurbish ayatnya. Kita refurbish, kita cantikkan dia apa semua. Bila kita refurbish cantik, mana tahu dengan itu asbab tu jadi rahmat. Tak apalah bang, saya izinkanlah. Amboi. Tempat juga. Ini satu cabaran je lah nak menghadapi gelombang dalam rumah. Mungkin dalam dunia sekarang ini pergaulan kita ini lebih terbuka kepada mungkin di tempat kerja ataupun pergaulan sosial kita bersama dengan sahabat dan sebagainya. Dengan media sosial pun mungkin kita add friend, kita tak tahu siapa yang kita bersahabat di media sosial dan sebagainya. Jadi ini cabaran berumah tangga kerana perasaan cemburu, perasaan kita kata curiga kepada pasangan itu bagaimana boleh dielakkan dan bagaimana untuk memastikan kita juga tahu jaga diri semasa kita bergaul dengan orang lain. Ya, dalam hal ini betul ya Mak ya. Kalau saya dengan kawan-kawan yang sebagai peguam ya, kadang-kadang kan kami kan bila ada kes difailkan di mahkamah sama ada melalui peguam ataupun secara sendiri, bila kita sementara menunggu kami punya giliran dipanggil oleh yang arif hakim, kadang-kadang kami mendengarlah kan apa yang menjadi masalah dalam sesebuah rumah tangga tu. Itulah antaranya cemburu. Ada cemburu membabi buta sampai pukul. Ada masuk dalam akhbar sampai teruk, sampai ada yang membunuh membunuh. Itu sebenarnya junior saya lah, junior jauh di universiti dulu. Rupanya dikelar dengan suaminya kerana dikatakan motifnya lah belum ada lagi apa-apa. Katanya cemburu kan sebagaimana yang dilaporkan oleh media. Macam-macam lah jadi keadaan begini. Jadi dalam hal ni sebenarnya saya pernah mendengar kuliah oleh beberapa orang alim ulama dalam negara kita ni dan juga saya rasa perkara ni betul ya. Salah satu punca kepada kegagalan dalam rumah tangga ataupun orang kata yang menjadi orang kata penyebab asbab kepada gagalnya suatu institusi rumah tangga ni kerana kita mempermudahkan tuntutan agama ya. Sebagai contoh paling mudah ya dalam bab solat ya. Bila kita selidik, bila kita tanya dengan anak guam yang ada masalah rumah tangga ni, rupanya mereka dah lama tak solat jemaah bersama ataupun tak pernah langsung solat semenjak dia
berkahwin. Sama ada mungkin suaminya segan ke nak jadi imam, ataupun mungkin suaminya kata tak perlu ke. Masing-masing nafsu dan nafsi. Maknanya sembahyang sendiri, mengikut nafsu sendiri. Maknanya tanpa ada pemimpin yang menjadi imam. Walhal itulah saya rasa penanda aras dalam sebuah rumah tangga. Kenapa saya katakan itu sebagai penanda aras dalam sebuah rumah tangga? Sebab bila kita solat dengan tak kisahlah, mungkin kita ni bukan peringkat wali yang boleh khusyuk sangat. Kadang-kadang saya pun solat baru saya teringat banyak kerja tak buat lagi. Itu saya tu kan. Maknanya tak khusyuk tu kan. Tetapi bila kita solat tu ada isteri dan sebagainya, dia menenangkan hubungan kita, dia merapatkan lagi hubungan kita. Sebab itu Allah SWT ada berfirman, kebetulan saya teringat dalam surah Al-Baqarah, pendek je ayat ini, panjang saya ringkaskan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, bila Allah mengijazahkan sembahyang ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa diangkat di Sidratul Muntaha tu, Isra Mi'raj baru-baru ni kan, Allah berikan arahan ataupun Allah ijazahkan kepada Rasulullah menunaikan solat tu. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dulu baru solat. Maknanya bila dengan solat tu dia mendidik kita untuk bersabar. Bukan senang nak ikut orang kata Allahu Akbar ni, kadang-kadang kita nak cepat kan. Tapi bila kita ada rukun yang ke-13 iaitu tertib, kita akan sekurang-kurangnya akan baca Fatihah dan sebagainya. Bila dengan sembahyang kita boleh mendidik sabar, secara automatik dia juga mendidik hubungan kita dengan isteri kita tadi. Kita dengan anak-anak, bila isteri itu lebih-lebih membibir dan sebagainya, kita sabar, tunggu dia okey. Nanti kita belikan dia bunga. Kita tahu dia suka bunga orkid, belikan bunga sejuk hati orang dia. sekarang beli emas ya. Beli emas. Emas murah sekarang ni. Beli emas, kalau mampu belilah emas. Kalau tak mampu belilah emas tiruan. Yang penting pada isteri tu bukan nilai tu, bukan harganya. Kan betul tak Hani? Tapi kalau lebih bernilai apa salahnya? Apa salahnya? Oh, untunglah siapa yang menjadi isteri nanti. Betul, InsyaAllah, insyaAllah. Okey, baik. Baik, apa pun. Terima kasih Tuan Fazluddin Yusof, Peguam Syar'i kita pada waktu ini berkongsi tentang kesabaran dalam melayari bahtera. Jadi pada isteri-isteri di luar sana, okey, sabar ya dengan kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh rakan-rakan saya di sini. Gurau saja. Kita berdengkon saja untuk pagi ini. Terima kasih bersama dengan kami dan teruskan setiap anda bersama kami di Saluran Berita.